InsyaAllah kita mulakan pembacaan kitab kita yang pertama. Kita membaca kitab Al-Mu'inul Mubin pada muka surat yang ke-16. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan beberapa tajuk yang jarang-jarang diperkatakan. Mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi ini ada manfaat dan ada kebaikan kepada kita. Yang pertama, pembahagian najis. Najis yang pertama, bahagian yang pertama ialah najis mughallazah, iaitu najis anjing dan babi. Dalam braket penterjemah, anjing dan babi. Maka wajib membasuhnya 7 kali. Bukan makna bila dah basuh dengan 7 kali benda tu dah tidak najis. Bukan. Umpamanya seekor anjing yang menjilat bekas minuman, baldi yang berisi air, dijilatnya air dalam baldi itu. Baldi itu kena dicurahkan airnya dan disamak pula baldi itu. Dicurah airnya, yakni dibuang airnya, dan disamak pula baldi itu, barulah dikira bersih dan boleh pakai balik baldi itu. Tapi airnya tak boleh samak dah, buang je lah. Berbeza dengan kasut babi. Tuan-tuan samak 7 kali sekalipun dia tak menyucikan. Jangan kata dah samak ustaz, dah boleh pakai dah. Tak boleh pakai 1000 kali samak sekalipun. Yang boleh disamak ialah benda yang disentuh, benda yang dipegang, benda yang diminum oleh binatang-binatang mughallazah tadi. Yang tu, benda-benda yang terkenanya itu yang disamak. Tetapi anjing, babi dan hasil daripadanya tidak boleh disamak. Kalau disamak sekalipun tidak menyucikan dia. 7 kali basuh tadi, sekali dengan air tanah. Mana-mana lah. Awal tanah pun tak apa, ataupun tengah-tengah air tanah pun tak apa, ataupun penghujungnya air tanah pun tak mengapa. Janji 6 kali air biasa dan sekali air tanah. Nabi bersabda, "Idza walagal kalb fil ina faghsiluhu 7 marratin aulahunna biturab." Rawahu Muslim. Apabila menjilat anjing pada bekas air, maka hendaklah kamu basuh akan dia sebanyak 7 kali, dan salah satu daripadanya ialah dengan tanah. Dan daripada riwayat Ad-Darqutni, ahaduhuma bil batha, artinya salah satunya dengan batha, yakni sungai yang ada di dalamnya batu-batu kecil pun dibenarkan juga. Jadi tuan-tuan, kenapa najis mughallazah itu dicuci dengan tanah? Salah satunya kerana tanah mempunyai bakteria-bakteria yang boleh menghapuskan kuman-kuman yang tidak boleh dihapuskan oleh unsur-unsur yang lain. Kuman yang terdapat dalam bakteria dalam tanah itulah yang kita sebut sebagai antibody. Dalam badan kita dipanggil sebagai antibody. Dalam tanah dipanggil macam-macam nama. Ada setengahnya dengan nama anti-vaksin dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, di dalam tanah itulah yang terdapat bakteria-bakteria yang boleh mengalahkan kuman-kuman yang terdapat pada anjing dan kuman-kuman yang terdapat pada babi ini. Sebab itulah hikmahnya kita disuruh menyuci dengan tanah najis mughallazah. Kalau najis mughallazah pun boleh dicuci dengan tanah, najis-najis biasa pun tuan-tuan, sebab itu sunat dalam banyak mazhab, sunat bagi orang yang basuh air besarnya, buang air besar, kemudian dia basuh air besarnya itu, sunat atas dia lap tangan dia pada tanah, kerana tanah tu menyucikan. Begitu juga kalau kita semayang di atas tanah, sah semayang kita.
jika tidak ada najis di atas tanah. Kalau tuan-tuan semayang di atas pasir, ataupun di atas tanah, ataupun di atas kapet, ataupun di atas jadah, ataupun di atas tika, ada melekat batu-batuan kecil di dahi, ada melekat anak-anak tanah yang kecil-kecil, ketika semayang tu harus ketika semayang tu makruh kita buang, makruh kita menyapu, sehinggalah habis semayang baru kita sapu. Orang yang menyapu, dia semayang, dia sujud, ada pasir 4-5 ketui di atas dahinya, dia pun buang, sapu buang. Makruh perbuatan dia itu, sebab menunjukkan yang dia sombong, dia rasa dia bersih, ataupun dia rasa dia lebih mulia. Sedangkan itulah asal kejadiannya daripada tanah. Tanah bukannya menajiskan. Sekarang dah ada orang buat sabun daripada tanah, sabun daripada tanah yang lebih berkesan daripada sabun bahan kimia, yang lebih berkesan daripada bahan-bahan lain. Maka orang sekarang dah jual, dah buat, dah dikelangkan produk-produk daripada tanah-tanah ini untuk dijadikan basuhan kain, bukan setakat untuk dibasuh pada badan. Kain baju pun boleh menggunakan tanah sekarang ni, dah dibuat dengan penemuan-penemuan saintifik sekarang. Baik, jadi yang pertama najis mughallazah, iaitu anjing dan babi, dan apa-apa yang sewaktu dengan anjing dan babi. Anjing itu berzina dengan kambing, dapat anak daripada kambing. Tahu macam mana di projeknya kambing dengan anjing dapat mengandung anjing itu, tak pun kambing itu mengandung, maka anaknya juga dikira sebagai haram, dipanggil juga sebagai mughallazah. Saya dah sebut pada tuan-tuan, ada setengah mazhab yang mengatakan bahawa babi itu dagingnya saja haram, vaksinnya tidak haram. Itu bagi setengah mazhab. Umpamanya Maliki, dia membicarakan tentang bab itu. Syafi'i mengatakan keseluruhan anjing itu haram, keseluruhan babi itu haram. Tetapi umpamanya mazhab Maliki yang berpegang kepada zahir ayat walahmal khinzir, daging babi, Allah tak sebut wa khinzir, Allah sebut walahma, dagingnya. Maka bagi mazhab dia mengatakan yang mughallazahnya, yang tak boleh makannya hanyalah daging babi. Tetapi sel-sel babi boleh. Sebab itu ada yang mengharuskan sel babi untuk menggantikan sel kulit orang. Sel kulit orang yang terbakar, sel kulit orang yang mati. Mereka mengambil sel kulit daripada babi untuk menggantikan sel kulit manusia yang mati atau yang rosak. Tapi bagi mazhab Syafi'i tetap mengatakan semua benda yang berkaitan dengan babi adalah najis. Jadi tuan-tuan jangan terkejut kalau dengar pula ada orang kata macam itu. Pasal dalam Quran kata daging saja. Mazhab kita kata daging itu membawa maksud keseluruhannya. Itu perbezaan sedikit mazhab di antara perbezaan tentang babi ini. Cuma persoalan tentang anjing, memegang anjing tidak salah, seperti mana tidak salahnya memegang babi. Tuan-tuan tak salah pegang babi. Umpamanya lori babi terbalik, maka tuan-tuan menyelamatkan babi-babi itu. Sial, dia tak tahu lari mana, babi jina. Dia bukan pandai jalan, duduk dia tengah-tengah jalan. Dia tuan-tuan tak salah, tuan-tuan simpan dia, tak balik tempat dia. Tak berdosa tuan-tuan. Macam mana tak berdosanya pegang anjing, cuma kena sama. Tetapi yang berdosa pegang tangan anak dara orang. Yang berdosa pegang tangan isteri orang. Yang tu baru berdosa. Tetapi sekarang pegang tangan orang yang bukan mahram tak berdosa. Berlakon ustaz, biasalah kata dia. Tambah ni nak raya-raya ni, pakat nak bersalam semua ni. Kita nak bersalam dengan sepupu, nak bersalam dengan 2 pupu, nak bersalam 3 pupu. Bapa saudara belah suami kita nak bersalam, mak saudara belah isteri kita nak bersalam. Sedangkan seorang suami tidak boleh bersalam dengan
mak saudara sebelah isteri, haram salam. Isteri tidak boleh bersalam bapa saudara suami. Tak boleh. Nanti suami kita mati, bapa saudara suami boleh ambil kita jadi isteri dia. Dulu panggil Pak Long, lepas suami kita mati, kita panggil Abang Long. Pasal dia ambil kita jadi isteri dia. Ni kena, jangan lupa, raya-raya juga. Tapi hukum kena jaga. Orang cukup jaga ayam yang tak disembelih. Oi, jaga. Kalau bagi tahu ayam tu tak disembelih, dia buang. Walaupun ayam tu dia masak berempah, ayam ketuk-ketuk Ramadan, dia buang juga. Sebab apa? Sebab ayam tu tak disembelih. Kita cukup jaga. Tapi semayang kita tak jaga. Anak tak semayang tak kisah, menantu tak semayang tak kisah. Kenapa kita tak kisah orang tak semayang? Cuba kita kisahkan macam mana kita kisahkan ayam tu disembelih ataupun tidak. Jangan hanya pandang berat pada satu pihak, tetapi memejamkan mata pada sebelah pihak yang lain. Hukum tetap hukum. Di mana yang perlu kita kena tengok, kena tengok. Di mana benda yang perlu kita cakap, kena cakap. Masalah anjing ini boleh dibelah. Boleh dibelah, tak ada masalah. Untuk apa dibelah? Untuk perburuan. Untuk perburuan. Silakan. Tuan-tuan, ada anjing yang digunakan untuk sejuk noh, beku saya ni. Oh, Cik Makno, tutuplah kipas Cik Makno kan beku saya kan. Baik. Anjing yang dibelah untuk mencegah jenayah. Anjing yang dibelah untuk menjaga rumah, harta benda, harus belah. Tak jadi salah. Mana-mana mazhab pun tak jadi salah. Syafi'i kata okey, Hanafi kata okey, tak ada masalah pun tuan-tuan. Malah sah tangkapan yang dibuat oleh anjing dengan syarat anjing itu adalah anjing educated, anjing yang terpelajar. Sah. Tuan-tuan belah seekor anjing, tuan-tuan arahkan anjing itu pergi tangkap ayam hutan, dalam hutan, tuan-tuan bawa dia. Tuan-tuan lepaskan anjing itu, lesi, tangkap ayam hutan, lesi pun lari, dapat ayam seekor, bawa balik kat kita, maka boleh dimakan ayam itu. Ini perburuan yang menggunakan anjing. Hukum dia sah dan boleh dibelah untuk jaga kebun, jaga keselamatan, tidak menjadi salah. Yang salahnya apa? Yang Nabi kata sampai malaikat tak masuk dalam rumah. Anjing tu dibelah sampai pada satu tahap dalam rumah pun dia masuk. Boleh duk main dalam bilik tidur, duk lepak dalam rumah, duk tengok TV atas cushion, atas sofa tu, relax, lesi tu. Yang tu yang malaikat tak masuk dalam rumah tu. Nabi kata malaikat tak masuk dalam rumah, yang pertama sebab ada patung-patungan di dalam rumah. Yang kedua kerana dibelah anjing sampai pada satu tahap dalam rumah dibelah anjing. Yang pertama patung-patungan. Melainkan patung-patungan yang dibelah, dimain oleh anak-anak kecil yang belum cukup umur. Tuan-tuan ada anak dara umur 8 tahun, belum cukup umur, dia ada patung gapil, tak apa. Tidur pun gapil, dihereknya gapil tu. Nak pergi buka puasa pun dengan gapil juga dia. Tidur ni kalau tak ada gapil, tak boleh tidur. Pasal dia belum cukup umur, harus. Tapi kalau anak dara tuan-tuan umur 18, duduk dengan gapil lagi, tak sah, tak boleh. Sebab dia sudah melampaui hak daripada umur kanak-kanak. Walaupun dia main, dia tidur dengan patung Doraemon itu. Yang kedua ialah anjing yang dibelah sampai masuk di dalam rumah. Persoalan tentang anjing ini ada khilaf ulama di sini. Yang pertama, bagi mazhab Syafi'i, mengambil upah, mengambil untung dan mengambil hasil daripada anjing, kesemuanya adalah haram. Tuan-tuan membuka pusat ternakan anjing, kucing, burung, arnab. Tuan-tuan buat kedai binatang, adalah anjing 2 ekor, tuan-tuan jual. Anjing yang jenis bulu meleret sampai ke jalan,
Cantik comel anjing tu, mata pun tak nampak, tutup habis dengan bulu mata. Geram tengok tuan-tuan jual sekok 200. Maka jualan anjing itu haram walaupun dia pandai. Walaupun anjing tu pandai, dia masuk sekolah, dia lulus sekolah. Walaupun anjing itu pandai, dia tahu mana dia dadah, mana dia CD cetak rompak, dia tahu mana dia senjata api. Anjing yang pandai dipanggil sebagai anjing educated, yang boleh tahu mana mayat dalam runtuhan batu, runtuhan tanah. Anjing itu bagi mazhab Syafi'i tetap haram dijual dan haram dibeli. Berbeza bagi mazhab Maliki. Maliki kata kalau anjing itu bodoh haram dijual, kalau anjing itu pandai harus dijual. Mazhab Hanafi mula-mula dia kata boleh, akhir sekali dia kata tak boleh. Itu bagi Hanafi. Menjual dan dapat untung tak boleh. Bagi mazhab Syafi'i semua tak boleh. Termasuk tuan-tuan ni toki kedai besi, datang satu Cina, upah tuan-tuan buat rantai besi untuk diikat pada tengkuk anjing. Maka tuan-tuan dapat untung daripada hasil menjual rantai tengkuk anjing itu pun haram hukum dia. Termasuklah dalam mazhab kita Syafi'i, tuan-tuan ada senapang patah, tuan-tuan ditugaskan oleh JKKKK untuk membunuh anjing-anjing liar dalam kampung. Mesyuarat JKKKK memutuskan bahawa seekor anjing RM50 upah tembak. Maka upah tembak itu pun haram bagi mazhab Syafi'i. Nak tembak, tembak saja, tidak ada upah kepada yang si menembak. Bagi mazhab Maliki ada upah bagi orang yang menembak, dan harus upahnya jika membunuh anjing gila, anjing liar dan sebagainya. Ini yang pertama sekali tentang mughallazah. Dalam mazhab kita Syafi'i tidak ada untung, tidak boleh ambil hasil, tidak boleh ambil faedah daripada apa-apa penjualan anjing dan babi. Termasuk haram ialah makan lesen anjing. Haram juga makan lesen orang menternak babi. Haram juga menjual makanan-makanan anjing. Dan haram juga membawa, mengimport, mengeksport bagi orang Islam akan babi dan anjing ini. Termasuk tuan-tuan ni jadi haram, tuan-tuan dreva lori babi untuk dipindahkan daripada satu tempat ke satu tempat. Pekerjaan itu juga adalah najis, maka hukumnya adalah haram. Berbeza dengan najis mukhaffafah dan najis mutawassitah. Najis mutawassitah ataupun najis biasa seperti tai ayam. Tai ayam itu najis. Tai ayam itu najis, tai lembu itu pun najis. Tetapi ada manfaat. Orang ambil tai lembu dan orang jadikan sebagai baja. Dijual pula satu guni RM10. Baja tai ayam untuk dibuat sayur, baja tai lembu untuk dicampur dengan tanah supaya orang boleh tanam sayur-sayuran. Tuan-tuan kalau nak tanam sayur, tai lembu dan tai ayam ni benda yang kena. Mula-mula tanah itu digemburkan tanah dengan traktor. Kemudian dibuatkan batas dengan cangkul. Masa buat batas inilah yang dicampur dengan baja tai lembu. Ya, baja tai lembu ni akan ditabur, kemudian akan dicampur gaulkan dengan tanah. Kemudian dibubuh, dibiarkan dia sebati dengan air hujan. Dan dicampurkan tanah dan tai lembu ini secukup rasa. Kemudian digaulkan dia supaya sebati dan supaya ianya dapat menghasilkan sesuatu yang elok. Kemudian dibubuhlah. Bubuhlah benih, sawi ke, bayam ke, apa-apa, bubuhlah. Sampailah dia dah tumbuh, dah naik, dah hijau, baru masuk pula baja tai ayam. Pun secukup rasa. Setengah peternak sayur, penanam sayur, mereka ni tak kencing dalam tandas, mereka kencing dalam tong drum. Anak beranak, cucu, pekerja, pakai duk talar kencing dalam tong drum.
Dan daripada inilah air tenteram ini yang bercampur dengan air kencing, dicampur pula dengan air biasa pun secukup rasa untuk menyiram air-air kepada sayur-sayuran yang ditanam tadi. Sebab itulah sayur yang kita makan itu hijau dan berkerim. Tuan-tuan, beli sayur tolonglah basuh dulu. Ini dengan akar-akar sayur tuan-tuan masukkan dalam peti sejuk. Dengan tanah masih melekat, dengan akar sayur kuning, hijau semuanya tu ada situ. Masukkan sekali dalam peti ais. Sayur tak bahagian atas, teh yang tak habis malam tak bahagian bawah. Jatuh satu habuk tanah dalam tu. Bukankah teh ayam asalnya tanah itu? Dicampur-campur. Cuba potong dulu sayur, buang tanah, bahagian tanah akarnya, basuh bersih-bersih baru masuk. Baik, kita akan baca nanti ni perbezaan-perbezaan mazhab ni. Yang kedua, najis mukhaffafah, iaitu air kencing budak laki-laki yang tidak makan melainkan daripada susu ibu. Di Jerman sekarang ni, restoran-restoran mencampur makanan mereka dengan susu ibu supaya makanan tu bertambah sedap. Oh, ni dia tuan-tuan. Ni pakar makanan Jerman jumpa teori ni. Dia kata resipi nak bagi nasi sedap, lauk sedap, ambil susu ibu dan tambah di dalam makanan. Jaga-jagalah akak-akak yang dah menyusu anak. Tu di Jerman, di Malaysia wallahu alam dah buat ke belum? Dia perah susu dia sendiri, buah dalam botol, pi bubuh dalam masak lemak. Susu ibu tak apa lagi, jangan darah dia sudah, kan jadi siung dengan darah. Raja bersiung pula. Baik, susu ibu yang anak dia makan, dan anak itu pula tidak makan benda-benda lain melainkan susu ibu saja, maka berpadalah dijirus air kencing, maka berpadalah dijirus air ke atasnya. Tak payah lak pun tak apa, tak payah air itu mengalir pun tak apa, sekadar jirus macam ini pun cukup dah. Benda ini berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang budak kecil laki-laki dibawa kepada Nabi untuk ambil berkat. Nak potong jambul ke, nak belah mulut, orang jumpa Rasulullah. Tengah Nabi duk dukung budak ni kencing atas baju Nabi. Dan Nabi tak marah budak tu. Nabi tak marah. Nabi pulangkan balik pada ibunya. Nabi minta kepada isterinya, buat mari air. Maka Nabi pun cucurkan di situ, mercikkan saja. Sebab air kencing budak itu adalah air kencing yang ringan, mukhaffafah. Syaratnya apa? Laki-laki. Budak laki-laki. Syarat nombor 2, tidak minum benda yang lain melainkan susu ibunya sahaja. Dia tak makan nestem, dia tak makan moy, dia tak makan bubur, semata-mata susu ibunya saja. Syarat ketiga, budak perempuan tak haji, dia nak budak laki-laki saja. Di sini ada satu perempuan tanya, kenapa anak perempuan jatuh najis mutawasitah, najis pertengahan? Kenapa anak laki-laki jatuh najis ringan? Ini menunjukkan Islam tidak adil. Sebab membezakan, daripada kecil dah beza dah. Laki-laki jatuh muhaffafah, najis ringan. Air kencing budak perempuan jatuh mutawasitah. Tuan-tuan, ini bukan masalah Nabi letakkan hukum. Ini masalah Allah yang meletakkan hukum. Kenapa najis laki-laki, budak laki-laki lain? Kenapa najis budak perempuan air kencingnya lain? Yang pertama, kalau tuan-tuan tengok kepada air kencing budak laki-laki, cukup berbeza dengan air kencing budak perempuan. Air kencing budak perempuan, dia akan melekat. Air kencing budak laki-laki yang belum sampai umur 2 tahun ini tuan-tuan, yang belum makan apa-apa ni, air kencingnya tidak melekat. Kenapa tidak melekat? Melekatnya air kencing itu kerana kadar hormon itu. Kadar hormon budak perempuan lebih banyak daripada hormon budak laki-laki.
Dan hormon anak-anak perempuan lebih cepat daripada hormon budak-budak laki-laki. Kerana itu budak perempuan cukup umur pada usia 9 atau 10 atau 12 tahun sudah cukup umur. Budak laki-laki 10 tahun ni tuan-tuan duk main Power Rangers lagi. Budak 10 tahun nak pergi sekolah, dia suruh mak dia beli beg Power Rangers. Budak 10 tahun perempuan ada bawa beg Power Rangers? Dah, dia tak bawa dah. Silat-silat gincu dia bawa. Anak tuan-tuan umur 4 tahun, 5 tahun, dia ambil dah gincu mak dia pakai. Tu, dia ambil tu, atas kenin mak dia, atas bulu mata pun dia pakai. Budak 4 tahun. Dia pandai menyolek dah. Budak perempuan 9 tahun. Hinguih ni dia pandai cari tisu. Budak laki-laki 9 tahun. Hinguih ni dia nak lap. Tu, nampak tak tuan-tuan? Beza tu. Sebab apa? Hormon itu. Hormon budak-budak perempuan lain. Sebab itu budak-budak perempuan lebih cepat membesar, lebih cepat matang daripada budak laki-laki. Tetapi apabila jatuh dua-duanya sudah cukup umur, baik laki-laki atau perempuan, maka najisnya menjadi balik sama, iaitu balik kepada mutawassitah. Yang kedua, kenapa berbeza najis laki-laki budak dan najis perempuan yang budak? Kerana kadar ataupun kadar kelangsungan di antara saluran air kencing perempuan dan saluran air kencing laki-laki berbeza. Saluran laki-lakinya lebih panjang daripada saluran air kencing orang perempuan. Maka kadar itulah yang membezakan keadaan hormon, keadaan kandungan air kencing dan sebagainya, yang menjadikan kencing budak perempuan lebih tebal daripada kencing budak laki-laki. Maka atas faktor itu, budak-budak laki-laki yang belum makan apa-apa melainkan susu ibunya, maka najisnya adalah najis mukhaffafah, yang hanya dilalukan saja air, tak payah dilap pun tak apa, hukumnya sudah bersih najisnya. Tetapi najis budak perempuan yang belum minum apa-apa sekalipun melainkan susu ibunya, hendaklah dilalukan air itu, dilalukan najis dengan air dan dilap, maka dia dikira sebagai bersih. Itu najis yang kedua, iaitu najis mukhaffafah. Inna Ummu Qais ja'at bibni laha saghirin lam ya'kul at-ta'am fa'ajjalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hujrihi فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. Bahwasanya Ummu Qais telah datang membawa seorang budak laki-laki kecil yang belum makan sesuatu melainkan susu ibunya. Maka didudukkan oleh Nabi akan di pangkuan Nabi, maka budak tadi kencing atas Nabi. Maka dimintanya air oleh Rasulullah dan dipercikkannya dan tiada dibasuh. Itu cara Nabi buat. Dipercik pun sudah memadai dan tidak perlu dilalukan dengan air. Rawahu asy-Syaikhani. Adapun air kencing kanak-kanak perempuan hendaklah dibasuh sebagaimana sabda Nabi, yughsalu min baulil jariyah wa yurasu min baulil ghulam. Dibasuh akan kencing kanak-kanak perempuan dan dipercikkan air kencing akan budak-budak laki-laki. Dan perbezaan antara keduanya ialah kerana menjinakkan dengan mendukung budak laki-laki yang kecil lebih banyak, maka diringankan membasuh air kencingnya. Di sini kitab ni sebut pasal orang suka dukung. Mana lebih suka dukung, budak perempuan ke budak laki-laki? Abang suka dukung budak mana? Budak perempuan ke budak laki-laki? Asalkan masih bayi lah. Kalau besar tak mau dah ya. InsyaAllah. Baik. Okeynya najis mukhaffafah. Sekarang kita masuk najis ketiga, najis mutawassitah, najis pertengahan, iaitu sekalian najis yang lain daripada yang kita sebutkan tadi, babi, anjing dan air kencing budak-budak. Lain daripada itu adalah najis. Air liur? Air liur najis? Najis tak air liur? Tidak najis. Hingus? Tidak najis. Cuma dia benda keji, benda yang keji, tapi tak najis.
Tuan-tuan semayang, dalam semayang bersin, terkeluar hingui, tuan-tuan pun lap. Tak apa, tak dikira sebagai najis. Habis tu ustaz boleh makan hingui tak? Hingui meleleh, budak-budak dia jilat. Kalau sanggup silakanlah. Dia kalau sanggup, benda keji dia makan pasal apa? Dia kata, ustaz, air mani najis ustaz. Air mani tak najis. Habis tu kalau tak najis boleh makan tak ustaz? Lah, banyak benda lain boleh minum. Berlambak lagi tuan-tuan, tambah bulan puasa dia macam-macam air ada. Yang kata nak minum air tu pasal apa? Oh, dia kata, ustaz, orang kata awet muda. Tak usah lah. Tak usah. Ya, benda ni dalam, saya dah sebut dah pada tuan-tuan semalam. Dalam agama kita dia ada syir'atan wa minhajah. Syariat dan jalan. Syariat peraturan Allah, minhaj jalan nak menyampai kepada peraturan Allah. Mesti ada pembezaan di antara perbuatan orang kafir dengan perbuatan orang Islam. Janganlah kita tengok orang kafir makan biawak, kita makan. Orang kafir makan lipas, kita goreng makan lipas juga. Orang kafir pergi makan cengkerik, kita pun buat rendang cengkerik, jual sebakui. Ada lagi banyak benda yang halal yang boleh kita makan selain daripada benda-benda yang kotor, najis dan keji. Baik, dan terbahagi kepada dua. Najis ketiga, mutawassitah, terbahagi kepada dua. Yang pertama najis hukmiyah, dan yang kedua najis ainiyah. Apa dia hukmiyah? Iaitu benda yang tidak diyakinkan adanya dan tiada didapati rasanya, warnanya dan bau, maka hukumnya berpadalah dengan mengalirkan air di atasnya jika tiada ada di tempat itu barang yang mengalir. Najis hukmiyah ialah najis yang tak nampak, tapi kita rasa dia ada di situ. Sebab kadang-kadang ada satu benda yang kita boleh rasa dia ada. Ini dipanggil sebagai najis hukmiyah. Najis yang dah tak ada dah, tetapi kita yakin benda tu masih bernajis. Banyak orang beli rumah orang Cina, babi tak ada, taik babi pun tak ada, air kencing babi pun tak ada, tapi dia tetap nak sama. Sebab dia kata pasal Cina bela anjing ataupun suka makan babi. Jadi dia beli rumah ni, dia tetap sama. Silakan, tak apa, tak jadi masalah apa. Okey ustaz, kalau saya pandang baik, apa tu? Surat khabar lama, dia di typing, saya mengajar petang pukul 3 di Matang, hari Sabtu, hari Ahad yang kedua. Tiap-tiap kali saya mengajar, mesti dia jual tilam, tukar yang lama, beli yang baru, tilam. Di sini surat khabar lama. Asyik saya mengajar surat khabar. Kalau surat khabar lama tu saya mengajar lah. Baik. Jadi tuan-tuan, ada juga orang yang beli kereta. Dia beli kereta, dia tengok dalam geran nama Cina. Dia pergi samak habis, tak pun dia pergi buang habis lapik-lapik kaki tu. Cuma dia tak samak saja atas kusyen tu. Dia kata kalau nak samak ni ustaz, berapa hari nak kering ni? Bukan senang ustaz. Jadi dia boleh tak kalau dia tak samak? Sekarang nampak tak? Ada tak bulu babi ke bulu anjing atas tu? Tak ada. Cuba cium tengok, ada tak benda-benda busuk situ? Tak ada. Ini yang dikatakan sebagai hukmiyah. Tak payahlah kita siasat habis-habisan. Serupa dengan duit tuan-tuan. Jangan tuan-tuan duk kaji pula duit tu. Sebelum aku pegang ni, siapa pegang? Piciu tengok, ada bau anjing tak? Tak payahlah. Jangan tuan-tuan siasat pula. Sebelum aku pegang, siapa pegang? Cina pegang babi, pegang duit. Lepas dia pegang babi, dia pegang duit. Weh, najis ni. Ada tak benda ni duit? Ada tak benda najis pada duit? Tak ada.
Lain yang dikira najis apabila tuan-tuan pergi beli barang di kedai, di market. Tuan-tuan beli barang daging. Nak raya ni beli daging 5 kilo. Bagi nok 100. Balance balik dalam RM15. Tukar kedai daging lembu tadi ni, duit tak ada tukar encik. Kita pun kata saya pun tak ada tukar. Yang tu paling kecil saya punya tu, 100 tu. Nok paling kecil tu. Jadi dia pun pergi tukar dekat peniaga babi sebelah. Jom, tukar 100. Cina ni tengah duk potong babi ni. Pam. Dia tinggal babi dia ambil duit, dia tukar dengan kita. Dengan mata kita nampak. Lepas dia pegang babi, dia pegang duit, orang tu pun bagi duit tu pada kita pula. Maka duit itulah yang perlu disama. Jangan tuan-tuan tak ambil pula. Aku tak ambil dia. Haram duit. Duit tak haram. Tuan-tuan ambil lah. Suruh tukar kedai tu buh dalam plastik merah, ikat elok-elok, buh dalam poket. Balik rumah sama. Plastik tu nak sama tak ustaz? Tak payahlah pergi buang tong sampah. Kalau plastik pun nak sama, mampu lah. Kalau tuan-tuan tak nampak, tak payah. Tak payah, ya. 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 Jadi kalau dia tak nampak, tak ada unsur apa dia babi, walaupun dia peniaga babi, tapi masa dia orang masuk duit, dia tak pegang babi, tangan dia bersih kering, tak ada apa masalah. Tak ada masalah apa. Lain kalau dia pikul babi, bawa duit ke bank, dia apa kata kan, yang tu betul lah. Serupa dengan reba lori yang bawa babi. Tol, budak tol tengok lori babi, tukar bagi driver tu, bagi duit tol, dia boleh ambil sebab dia tak nampak driver tu pegang babi, dan tangan driver pun kering, dan kita tak wajib tanya, okey lu pegang itu babi ke? Tak payah tanya, ambil saja duit. Jadi benda tu senang dalam Islam. Usul fiqahnya, selagi mana benda itu halal, maka halal lah dia. Kita nampak tak ada apa, maka hukmiah lah dia. Ada kaedahnya. Tetapi kalau jatuh kepada ainiyah, apa dia ainiyah? Najis yang kita rasa dia ada. Macam mana kita tahu dia ada? Yang pertama, kita rasa najis tu ada. Kita dapat pegang dia. Maknanya boleh rasa. Ni seketui tai anjing, tai babi, tai orang. Ni dia ada. Kita boleh pegang dia. Pegang tu dia nama rasa. Orang kita ni Kuala Lumpur ni, rasa tu maknanya rasa, bukan bahasa lama. Cuba hang rasa tengok, ada mana dia gagau. Rasa tu maknanya gagau. Cuba hang rasa tengok, ada bawah tu dia ada pondok gagau. Tu nama dia rasa. Benda yang kita nampak, benda yang boleh pegang dipanggil sebagai rasa. Cuma bahasa kita ni, rasa ni ialah secukup rasa. Kita nak cuek di lidah kita, itu nama dia rasa. Benda yang nampak betul-betul, kita boleh pegang dia. Sama ada najis orang, najis cicak dan sebagainya. Ataupun benda yang ada bau atau warna tai, warnanya masih ada, tai budak masih ada lagi dekat lamping tu, warna dia warna kuning je. Sebab tu sekarang orang dah pakai lampin lempar buang ke pakai buang, lepas buang lempar, pergi mandi kat sungai, tukar lampin, pakai buang, lempar je. Orang nak mandi penuh dengan lampin tepi sungai. Ini pun pencemaran juga. Cuba buang elok-elok tempat lampin-lampin ni. Dulu-dulu orang tua-tua kita dulu, lampin pakai buang mana ada. Tuan-tuan ni, anak tuan-tuan pakai lampin pakai buang ni, kalau ikut-ikut boleh buat rumah tau. Anak 5, 8, kalau susun lampin tu boleh buat rumah lampin. Punya banyaknya pakai lampin. Seminggu 20 paket, 50 paket. Kalau tak beli lampin tu tuan-tuan, gamak-gamak beli rumah lokueh boleh beli apa?
Kita boleh beli rumah kos rendah. Orang Kedah sebut low cost. Tuan-tuan sebut low cost. Jadi orang Kedah sebut low cost, itu nama low cost tu. Low cost. Macam mana orang Botak, orang Parit sebut, kamu ni aku cakap kamu buat no hand je. Dia ambil pada bahasa Inggeris no hand. No hand, duduk tangan kat belakang, buat de. Nama dia buat de. Orang Putih sebut no hand. Orang Parit sebut buat no hand je. Baik, tuan-tuan. Jadi yang ada rasa, yang ada warna, dan yang ketiga ada bau. Bau kencing. Kita tidur atas tilam hotel kita tu, bau kencing kucing. Ya Allah, najis tu. Tuan-tuan tidur di atas katil hospital, bau tai atas katil tu, atas tilam. Tuan-tuan nak semayang macam mana? Kita boleh semayang atas tilam tu. Orang sakit boleh semayang atas tilam, duduk atas tilam semayang, tidur atas tilam semayang. Kalau sakit tak apa. Tetapi kalau tilam tu ada najis, bau tai orang, bau air kencing orang, maka tak bolehlah semayang di atasnya. Hendaklah disucikan dia. Maka wajiblah menghilangkan rasanya, menghilangkan warnanya, dan menghilangkan baunya. Termasuklah rasa tadi ialah benda yang kita boleh rasa. Dulu saya sebut pada tuan-tuan, ya, saya sebut pada tuan-tuan, kita beli sebotol kicap. Bila kita tuang kicap, dia tidak mau terbit kicap tu. Ditebuk kicap, tuang tak mau terbit. Kita pun buka penutup, tapis kicap, rupa-rupanya jari orang dalam botol kicap. Tengah duduk mesin kacang soya tu, putih jari dia. Tapi nak buang sayang, pasal mangkuknya besar. Tukir kicap kata, balon je lah, lantak lah. Habis kuat mati tu, saya kata tercemar, dia kata ni. Tak apa balon, senyap-senyap sudah. Jadi boleh tak makan kicap tadi? Boleh tak pakai kicap tadi? Maka tengoklah kepada rasanya, berubah tak? Daripada bau kicap, rasa kicap, kepada rasa jari orang. Rasa lah ambil. Bau kicap sedap, okay, tak ada berubah apa. Bau pula kicap, masih lagi bau kicap. Tengok pula warnanya, berubah tak warna hitam? Warna hitam mana boleh berubah melainkan dengan warna putih. Maka tak berubah. Maka kicap tadi halal dimakan, sebab jari orang tidak najis. Jari tidak najis, maka boleh pakai kicap kalau sanggup. Ya. Kalau tak sanggup ustaz, tak sanggup buang. Sayang ustaz, baru beli je ustaz. Kalau gitu simpan untuk tetamu datang. Ya. Tapi janganlah cakap kat dia kan, dia marah kita sesenyap udah. Bila tetamu datang tu, kita pakat laki bini tengok. Sikit lagi tuang. Punya jahat tuan-tuan rumah ni. Ada nak berkenal. Tapi hukum dia tidak berdosa. Seperti mana tidak berdosanya, ya, air liur yang jatuh di dalam gulai. Baik ustaz, persoalan saya masak nasi untuk kenduri kahwin dalam satu periuk yang besar, gulai. Tengah duk kacau, saya pun rehat sementara nak tunggu gulai itu mendidih. Saya pun isap okok daun. Tiba-tiba datang ayam bapak ustaz, ayam jantan. Dia bertenggek atas periuk, dia beraknya ustaz. Masih tu juga gulai menggelegak. Jadi apa hukum gulai tu ustaz? Masa tu ada orang nampak tak? Saya seorang nampak. Lantak je lah, kamu kacau lah sekali. Baik, cuba rasa gulai tu. Ada tak rasa lain? Tak ada. Bau? Bau tak ada. Warna berubah tak daripada karinya? Tak berubah, balon. Sebab tai ayam besar itu, gulainya besar,
maka tidak menjejaskan itu. Boleh makan Ustaz? Boleh. Sanggup tak? Saya tak sanggup Ustaz. Kalau gitu biar tetamu makan. Tuan rumah suruh tukang masak makan. Makanlah, kamu dah masak daripada pagi tadi. Tak apalah, saya tengok orang makan pun rasa puas dah, kata dia. Puas lah tiap ayam dalam tu. Baik, ini kalau kita faham najis ni tuan-tuan, senang. Baik, jadi ada orang tanya pada saya tentang anjing laut. Boleh makan ataupun tidak? Kuda laut, gajah laut, keledai laut. Yang terbaru ni kita jumpa gajah laut. Pakar-pakar haiwan memasang alat di kepala gajah laut supaya kita nak tahu populasinya, habitatnya, kedudukannya di mana. Jadi sistem satelit akan mengambil rekod tentang binatang-binatang ni yang terpupus. Jadi kalau tuan-tuan jumpa gajah laut, boleh makan ataupun tidak? Maka soalan itu kena rujuk kepada hadis Nabi SAW. Ada seorang sahabat Nabi mengadu pada Nabi. Kata dia, ya Rasulullah, saya ni berlayar di lautan. Bila saya berlayar di lautan, air yang saya bawa hanya tinggal untuk minum. Takkan saya nak berwuduk dengan air yang nak minum? Saya berwuduk dengan air laut. Harus atau tidak? Maka Nabi menjawab, ma'un al-bahru ma'uhu tahurun wal hillu maitatuhu. Kata Rasulullah, laut ini airnya ialah bersih dan bangkainya ialah halal. Bangkainya halal. Airnya bersih, maknanya boleh ambil wuduk dan boleh mandi hadas besar. Tuan-tuan untung duduk tepi laut, senang mandi hadas besar. Agak-agak nak mandi je terjun, jimat air tuan-tuan. Duduk di rumah kita ni air banyak, tambah orang baru menikah. Bila air tinggi, bil elektrik kurang. Ya. Itu orang baru kahwin. Jadi kalau tuan-tuan nak kurangkan bil air, buat rumah tepi pantai, terjun saja. Saja aku mandi sekian-sekian, boom, terjun, naik atas balik. Jangan tak naik terus, nanti bomba dan penyelamat akan mencari tuan-tuan. Baik, yang pertama, apa hukum air laut? Saya kata tadi bersih. Yang kedua, apa hukum berlayar di lautan? Imam Syafi'i dan mazhab-mazhab yang sewaktu dengan Syafi'i mengatakan harus laki-laki dan perempuan berlayar di lautan. Harus. Naik feri, bot, jet ski dan sebagainya harus. Orang perempuan boleh, laki-laki pun boleh. Itu mazhab Syafi'i. Macam sekarang orang perempuan pergi berlayar di lautan, silakan, harus dengan syarat tutup aurat. Orang perempuan naik jet ski boleh, pakai tudung, pakai pakaian yang tutup aurat, naiklah jet ski, tak apa. Ataupun tak nak naik jet ski, dia nak naik pisang, bot pisang, bot tarik, 5 beranak naik, suami, isteri, anak 5 orang naik pisang, naik bot pensel. Sekarang ni di pantai-pantai ni jatuh tergolek pok, semua jatuh sekali. Maka hukum dia harus naik dengan syarat tutup aurat. Bagi mazhab Maliki, makruh orang perempuan berlayar, harus laki-laki berlayar. Bagi mazhab Maliki, dia tak suka pula perempuan berlayar, sebab kata Maliki takkan tertutup auratnya atau susah nak menutup aurat bagi perempuan yang berlayar. Sebab air angin laut meniup badannya, maka bila ditiup badan dia akan nampaklah bentuk badan perempuan itu, maka terdedahlah ia kepada pandangan jahat orang laki-laki. Bagi mazhab Maliki makruh. Bagi mazhab Hanafi, berlayar bagi orang perempuan di lautan makruh, melainkan untuk buat haji dan umrah. Boleh. Tapi kalau saja-saja nak berlayar, mazhab Hanafi kata makruh, cuma harus untuk haji dan umrah. Syafi'i dan Hambali terpulang, boleh
Nak naik bot ke, sampan ke, feri ke, krus ke, bahtera ke, tongkang pecah ke, lantaknya lah, naik lah. Rakit ke, kenu ke, tak ada masalah apa, silakan. Itu bagi mazhab Syafi'i. Yang ketiga, makanan laut. Bagi mazhab Syafi'i, semua makanan laut, semua binatang laut adalah halal, melainkan binatang yang namanya sama dengan benda yang haram di darat. Boleh? Saya ulang balik. Bagi mazhab Syafi'i, semua binatang laut adalah halal, melainkan nama yang sama haram dengan nama di darat. Anjing di darat haram, anjing laut bagi mazhab Syafi'i haram. Babi di darat haram, babi laut haram. Gajah di darat haram makan gajah, maka gajah laut juga adalah haram. Keldai di darat tak boleh makan, maka keldai laut juga adalah haram dimakan. Ini kaedah Imam Syafi'i. Sesuatu nama yang haram di darat, jika namanya ada di laut, maka haramlah juga dimakan. Dan diharamkan juga bagi mazhab Syafi'i binatang yang dua alam. Di darat boleh hidup, di bumi pun boleh hidup. Itu bagi mazhab Syafi'i. Ada soalan setakat Syafi'i dulu? Ya. Cakap nama sama mungkin dalam bahasa Melayu, tapi kalau dalam bahasa Inggeris satu apa ni seal, satu apa ni dog. Kalau dalam bahasa Arab, jadi kaedah nama tu dalam bahasa apa? Dalam bahasa fiqh lah. Dalam bahasa fiqh ni bahasa Arab. Nah. Baik. Jadi tuan-tuan, persoalan tentang anjing laut tadi. Persoalan tentang anjing laut bukan setakat namanya saja. Persoalan juga ialah tentang dua alam itu. Soalannya, apa hukum tuan-tuan pegang anjing laut? Kena sama tak? Kita baru belajar tadi najis mughallazah. Basah dengan kering kena sama. Anjing. Dua-dua kering tak payah sama. Salah satu kering kena sama jika satu lagi basah. Baik, soalannya tuan-tuan pegang anjing laut kena sama tak? Geleng tu ada dua. Satu tak payah, satu tak tahu. Yang mana satu? Pasal apa tak payah sama? Pasal apa tak payah sama? Sebab dia bukan anjing. Sebab dia bukan anjing. Nama saja sama. Tak payahlah sama. Kalau semua nama babi dan anjing kena sama, tuan-tuan pegang siput babi, kena sama tak? Takkan nak sama pegang siput babi. Tapi babi ustaz, babinya nama siput dia tu. Siput lala, siput babi. Tak perlu disama. Bukan semua nama babi dan anjing kena sama. Kalau tuan-tuan nak sama benda babi, kalau kawan seofis tuan-tuan gila babi ataupun sawan babi, tuan-tuan nak sama? Datang menyakit sawan dia, dah menjerit-jerit, melumpur-lumpur di pejabat kita. Tolonglah, dia kena sawan dia tu. Sawan babi tuan-tuan. Aku tak nak pegang, tak paksa aku kena sama kan? Nak sama apa? Dia orang, dia bukan babi. Yang kena babi ialah, yang kena sama ialah babi itu. Sawan babi, siput babi, kutu babi, tak payah sama. Macam cerita seniman Bujang Lapuk. Pi Ramli duk mengendap rumah Saloma. Tengah duk mengendap, bagus punya skodeng, datang Pak Mat. Pak Mat ke Pak Abu? Apa yang dia buat tu Cik Ramli? Apa tu Cik Ramli? Kutu babi. Ni dia. Jatuh atas badan Pak Mat. Pum! Allah, batal air semayang aku. Tuan-tuan ingat cerita seniman Bujang Lapuk. Mana batal pula air semayang? Ini cerita seniman Bujang Lapuk tu. Tak batal tuan-tuan, kutu babi. Nama saja babi, tetapi dia bukan babi yang ori. Ya, dia nama saja. Okey, nama belum tentu
benda tu zahir pada dia. Ada seorang orang terpelajar tanya saya, tadi ustaz sebut anjing berzina dengan kambing dapat anak, kambing mengandung anak anjing, maka anak kambing dan anjing tadi, kamjing tadi itu adalah mughalazah. Kambing projek dengan anjing, kambing mengandung, dapat anak jadi kamjing. Jadi kamjing tu mughalazah dah ustaz? Ya. Soalan saya, anjing laut dapat anak dengan binatang lain, apa hukum anak yang lahir daripada binatang lain? Soalan dia tanya. Tuan-tuan nak jawab apa? Saya jawab, anjing dengan kambing bolehlah projek. Anjing laut nak projek dengan siapa? Ada ikan main duk mengendeng. Ada tuan-tuan. Anjing laut lepak atas batu relax, gede duk lepak. Datang ikan jos ekor. Hello. Ada ikan jos nak ngorak anjing, mampu tak ngam nak ngorak macam mana? Anjing laut hanya boleh bersetubuh dengan anjing laut saja. Dia takkan boleh pergi cari ketam. Dia nak gigit, nak mampu dengan ketam tu, dia gigit tak pasal saja. Boleh ke anjing laut buat projek dengan udang? Tak boleh. Dia pun hangguk, betul juga, baru dia nampak tuan-tuan. Saya dah kata pada tuan-tuan semalam, dalam Islam ni semua ada jawapan. Semua ada jawapan. Yang fiqh sebut tu mesti ada berlaku. Kalau fiqh kata keturunan babi, keturunan anjing, dia berzina dengan apa pun, dia bersetubuh dengan apa pun, dapat anak daripada binatang lain, tetap najis. Maknanya benda tu mesti boleh berlaku. Kambing dengan anjing boleh dikacukkan jadi anjing, jadi kambing yang besar. Badannya badan kambing, bila berbunyi macam anjing. Boleh berlaku. Setiap benda fiqh mesti boleh berlaku. Imam Syafi'i sebut seorang suami nak pergi berniaga. Sebelum dia pergi berniaga, tinggalkan isteri dia, dia tidur dengan isteri dia. Bila dia tidur dengan isteri dia, air mani suami ni tak masuk dalam rahim isteri. Isteri lap dengan kain tuala. Suami pun pi menega. Kain tuala tu pula isteri lap ketika mandi. Ketika mandi tu dilap di bahagian sulit isteri, air mani tu boleh masuk dalam rahim, boleh mengandung perempuan itu. Ini Imam Syafi'i sebut dalam kitab fiqh dia Maka jangan cepat-cepat suami tuduh isteri berzina. Bila dia balik 6 bulan tengok-tengok isteri dia mengandung. Siapa yang buat projek dengan kamu? Tak ada orang lain abang. Oi, ngabang seorang. Kenapa kamu mengandung? Hari tu tak mengandung. Sebab apa dia mengandung? Sebab kain tuala yang dilap benih suami tu meresap masuk dalam rahim isteri. Tu sebab tu tuan-tuan berhati-hati. Kitab fiqh sebut dalam sains tu bukti. Bukan keseluruhan air mani suami tu jadi anak. Setitik je. Kadang-kadang satu zigot saja boleh jadi anak dah. Ni kalau kita faham betul-betul kepada fiqh, insya-Allah kita faham tentang sains. Walaupun mereka tidak mengkaji tentang sains, tetapi apa yang mereka jawab, apa yang mereka tulis dalam kitab fiqh, bila dikaji balik memang tidak lari tuan-tuan. Baik. Bagi mazhab Abu Bakar, As-Siddiq, Umar, Osman dan Ali mengatakan bahawa semua binatang laut adalah halal melainkan katak. Itu bagi pendapat Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Semua boleh makan binatang laut melainkan katak. Bagi mazhab Maliki, semua boleh makan termasuklah katak. Itu bagi mazhab Maliki. Jadi kalau tuan-tuan teringin nak makan katak, apilah belajar mazhab Maliki. Sahabat saya ni orang peladang. Dia pergi kursus menternak pertanian di Thailand. Balik dia singgah makan tom yum.
Makan sedap. Dia tanya pada toki tom yam tu, sedap lagi ni, bagus, lembut. Daging apa ni? Kata encik, muntah lala tu juga tuan-tuan. Bagi mereka tak apa. Sebab itu Astora dalam tulisan dia dulu ni dia sebut katak boleh makan. Pasal dia faham dengan mazhab tu. Lah tak tahulah pergi ke mana si Tora ni. Heboh satu Malaysia dulu, dia kata katak boleh makan. Itu bagi mazhab Maliki. Bagi mazhab Hanafi, semua tak boleh makan melainkan ikan. Itu bagi Hanafi pula. Ini yang dikatakan tadi perbezaan mazhab. Sebab tu saya katakan tadi di AU4 kena mengaji. Makin kita mengaji, makin banyak benda yang kita tak tahu. Orang yang tak mengaji ni, dia rasa dia tahu. Bila kita cerita macam ni, dia cengang, dia tak tahu. Sebab tu kena belajar betul-betul. Ni kita baca najis mutawassitah. Termasuk najis mutawassitah ialah air kencing lembu, air kencing kuda, unta. Tetapi boleh atau tidak minum air kencing unta, air kencing lembu, boleh ke tidak? Pun saya dah jawab tadi, mesti refer kepada hadis dan Quran. Ada 15 orang Arab Badui datang ke Madinah. Mereka ini datang daripada perkampungan Urainah, datang daripada kampung padang pasir yang panas. Jalan, lapar, bulo, kebuluran. Sampai di Madinah lembik, buluk, memang tak boleh buat apa dah. Rasulullah bagi makan, Rasulullah bagi tempat tinggal. 2-3 hari mereka sihat. Tetapi masalah cuaca menjadikan mereka lemah badan. Tak biasa lagi cuaca Madinah yang sejuk dengan cuaca yang panas bagi kelompok orang-orang Arab Urainah. Mereka mengadu pada Rasulullah, kami tak tahan Rasulullah, cuaca ni menjadikan badan kami demam tak berhenti-henti. Rasulullah kata, kamu pergi ke Harrah. Di Harrah ada unta-unta zakat. Kamu minum susunya dan kamu minum air kencing unta. Duduklah di sana sampai sembuh dan pulang balik ke Madinah bila sudah sihat. Maka 15 Urainah tadi pergi ke Harrah, minum susu campur dengan air kencing unta. Dan bila minum, sihat, gemuk tembun mereka. Bila dah sihat walafiat, mereka berkata, buat apa kita balik ke Madinah? Sana sejuk, tak sesuai dengan cuaca kita. Apa kata kita balik kampung? Buat apa pun kita Islam. Akhirnya mereka mengisytiharkan, mereka murtad. Dan mereka bunuh penggembala unta zakat Rasulullah. Dibunuh tangan belah kiri, dipotong tangan belah kiri dan dipotong kaki belah kanan. Mata penggembala unta tadi dicucuk dengan besi panas sehingga buta. Dan besi panas tadi dicucuk daripada lidah tembus sampai ke bawah. Akhirnya penggembala unta Rasulullah meninggal. Dan mereka pun mencuri unta-unta tadi, dibawa balik ke tempat lain. Berita itu diketahui oleh Rasulullah sebelah pagi. Dan sebelum matahari terpacak, musuh-musuh tadi, Urainah tadi, dapat dibawa balik. Kerana Nabi menghantar 6 gerak khas yang dipimpin oleh sahabat Nabi yang pakar dalam menjejak musuh, namanya Karaz. Karaz nama pegawai gerak-gerak khas itu. Jangan tuan-tuan anggap gerak khas ini hanya berlaku di Malaysia saja, Sarjan Senin, Kopral Maniam dan sebagainya.
Gerak khas di zaman Rasulullah, ketuanya ialah karaz. Orang kita karaz ini hanya teringat kepada kuih karah saja. Ustaz Zuhair tahu lah kuih karah itu apa. Orang Kedah ni kuih karah. Tuan-tuan, Rasulullah pun cakap, polis elit Nabi pun ada cakap. Siapa kata Nabi tak ada polis elit? Cakap macam polis kita lah. Cuba tuan-tuan tengok polis kita. Kalau kejadian pembunuhan tu berlaku jam 9 suku atau 9.10 malam, 9.30 mesti kena tangkap pembunuh tu. Cekak polis kita. Tuan-tuan boleh tengok dalam drama Gerak Khas. Ya, dia bunuh tu pukul 9.10. 9.30 kena tangkap dah. Tu pun kira lambat juga sebab break, commercial break. Tengah-tengah dia ada iklan. Tu yang lambat sikit. Kalau tak ada iklan, saya agak 9.20 kena tangkap lah. Ini cekap tuan-tuan. Tapi sayang, kita menjejak ayah pin tak jumpa sampai sekarang. Dalam cekap-cekap kita tu. Ayah pin kita tak jumpa. Yang kita jumpa ayah pan. Yang tu kita jumpa. Baik, maka Rasulullah pun menjatuhkan hukuman kepada mereka. Macam mana mereka buat kepada penternak unta Rasulullah. Dipotong tangan belah kiri dan kaki belah kanan. Macam mereka memotong dia. Dan setiap 15 orang tadi dibutakan matanya. Sehinggalah mereka berjalan merangkak atas padang pasir. Dan kesemua 15 itu mati. Sebagai hukuman membunuh dan mencuri unta zakat orang-orang Islam. Tuan-tuan, daripada sini ada beberapa hukum. Yang pertama, hukum meminum air kencing binatang yang dimakan dagingnya. Lembu, kambing, ayam, itik, kuda, kerbau dan sebagainya. Bagi mazhab Syafi'i, segala najis binatang yang halal dimakan itu ialah najis. Bagi mazhab Syafi'i, najis air kencing lembu, unta, kuda, najis. Bila ditanya kepada Syafi'i, kenapa Rasulullah suruh minum unta, susu unta dengan air kencing unta? Jawab Syafi'i, melainkan bagi orang sakit harus minum air kencing lembu, unta dan sebagainya. Jika dia sakit, harus. Jika itulah ubat dan penawarnya. Pergi ke Dr. Razali dah 4 kali pergi dah. Dr. Razali pun tak tahu nak bagi bakal ubat apa. Berubat kampung, habis duit dah. Baru ni satu ustaz, dia berubat. Ustaz kawan saya, ustaz kawan saya ni isterinya sakit, balik daripada luar negeri sakit, jadi pergi berubat dengan ustaz. Satu ustaz, bukan ustaz, ustaz. Jadi ustaz ni kata, kalau boleh konsisten lah berubat dengan saya, janganlah tukar-tukar orang lepas ini. Benda ni teruk, nak leganya pun lambat. Jadi kalau boleh tumpu dulu dengan saya, jangan campur-campur ubat, kan pening. Mana nak tahu kod-kod lepas ni nak jumpa Ustaz Kazim pula, kata dia. Padahal orang yang mai jumpa ustaz ni kawan saya, ustaz juga. Jadi kawan saya tanya, kenapa dengan Ustaz Kazim? Dia kalau berubat minta duit. Baru ni dia cah 14,000, tak lega-lega orang itu. 14,000 tuan-tuan. Jadi sahabat saya telefon, minta duit siapa? Entah minta duit siapa 14,000. Saya kata, sebilah aku minta. Saya tak nak minta duit lah. Dia kata 14,000, dia duduk canang 14,000. Tak lega-lega pun. Inilah tuan-tuan. Orang yang ada pengetahuan agama, kalau dia memfitnah, lebih jahat daripada orang yang tak ada pengetahuan agama. Ni bukan aku cakap, ustaz tu cakap. Nampak orang pegang cakap ustaz. Tapi kalau orang tu tak ada pengetahuan agama, dia pun teruk, macam mana kita nak percaya cakap dia pun tak semayang.
Tapi kalau ustaz bercakap dengan sorban besar baku atas kepala, jubah ni melerik sampai tak nampak kaki ni, orang percaya dah cakap dia, lagi orang percaya. Sebab itulah darjatnya berbeza. Kenapa darjat kita semayang jemaah berbeza? Ada dapat 25, ada dapat 27, ada dapat 29 kali ganda. Kenapa semayang jemaah kita berbeza? Berbeza pahala sebab semayang yang ni khusyuk dapat 29, yang ni khusyuk tawaduk baik pula dapat 29. Yang bawah ni dia khusyuk saja tapi tak tawaduk lagi, yang dapat 25 dia ambil semayang jemaah saja. Pahala tak sama. Sebab cara semayang, kedudukan saf, cara bacaan, kedudukan khusyuk menjadikan kita berbeza. Begitu juga di dalam bab memfitnah, kedudukan kita berbeza. Orang jahil memfitnah lain bezanya, orang alim memfitnah berbeza kedudukan dia. Sebab itu kalau orang yang mengerti, orang yang mengetahui, dia buat, dosanya berlipat kali ganda daripada orang yang jahil dan bodoh. Sebab dia buat dalam keadaan dia tahu. Baik, dalam mazhab Syafi'i, hukum berubat dengan benda-benda najis adalah harus, jika itulah ubatnya. Maka bolehlah mazhab Syafi'i kalau tuan-tuan sakit tak lega-lega, minum susu unta campur air kencing unta, hukum dia harus. Tetapi hanya boleh minum ketika sakit. Lepas sihat jangan duk minum dah air kencing lembu tu. Ini siap dibotolkan, buh dalam peti ais, air kencing lembu, buh dalam jug pula, buh air ketui pula, buka puasa dengan tu, jamu pula dekat tetamu. Air apa ni mak lain macam ni? Inilah perisa baru, cordial air kencing lembu. Hukum tak boleh sebab kamu dah sihat. Waktu sakit boleh minum. Itu bagi mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata waktu sihat haram minum, waktu sakit baru boleh. Mazhab Maliki suci, boleh buat walaupun tidak sakit. Itu mazhab Maliki. Saya dah kata pagi tadi di AU 4, tuan-tuan kalau pergi ke Afrika, tuan-tuan tak terkejut kalau tengok puak-puak Afrika jolok punggung lembu supaya lembu tu geli. Bila dia geli, dia akan kencing dan mereka akan tadah air kencing itu basuh muka biasa. Sebab bagi mazhab mereka tidak najis, sebab Nabi suruh minum tadi. Itu pegangan mereka. Ini yang saya sebutkan tadi tuan-tuan, perbezaan-perbezaan mazhab di dalam bab yang dikatakan najis ataupun yang tidak najis, haram atau yang tidak haram. Baik, cukup sekadar itu, kita akan sambung lagi. Dan tidak mengapa yang tinggal warnanya atau bau yang susah hendak menghilangkan seperti warna darah dan bau arak, kerana kaedah al-usru idza daqas, artinya sesuatu perkara itu apabila sempit menjadi luas. Melainkan kalau najis itu memang tak boleh hilang langsung dah. Macam saya sebut tadi, lampin budak warna putih. Dulu-dulu orang duk pakai lampin, tenyih macam mana pun tak mau hilang dah kuning-kuning tu. Tapi tak ada bau dah, memang dah rendam dengan klorok, rendam dalam alkorok, tak mau hilang. Tenyih dengan sabut, tenyih dengan buruh pasir, dengan apa semua, tak mau. Maka dimaafkan. Kerana susah, memang takkan hilang seperti mana warna darah. Tuan-tuan baca dalam majalah Mastika bulan ni, kisah orang sembelih orang di masjid. Orang sembelih orang di masjid, anak sembelih bapa. Anak kata, yang saya sembelih lembu besar, dia kata. Padahal bapa dia tuan-tuan, bapa tengah duduk semayang, anak datang belakang sak sembelih, menggelupur bapa tu. Bila dia tengok bapa dia menggelupur, lagi sekali dia sembelih perak tu ya tuan-tuan.
Mercik darah ni ke dinding, mercik darah ni ke tiang, tempat ni memancuk darah ni macam air pipe. Kalau tuan-tuan jadi dalam masjid tuan-tuan, habis-habis sembahyang tengok orang duk menggelepur, darah mercik keluar, tuan-tuan nak buat apa? Yang pengsan pun ada, yang lari duk di bawah senyap, tak kata apa pun ada. Nak kata apa? Nak tolong pekup darah dia. Yang budak hak sembelih dia lari naik kancil belah. Bila polis mencekuk dia, takak saya buat siapa? Saya bukan sembelih orang, saya sembelih lembu. Dia perasan bapak dia tu lembu. Kapek yang depa yang darah tu tuan-tuan, panggil cleaner buat, tak mau hilang. Memang melekat tu. Akhirnya kapek tu dia potong buang. Boleh tak sembahyang atas dia tu? Dah kering, dah basuh, dah tenyih macam-macam dah. Segala mencuci begitu teruk sekali pun tak mau hilang juga. Boleh tak sujud atas kapek tu lagi? Ini kaedahnya. Tapi Pak Syed, masjid tu kaya, buang je lah, bakar je lah, senang. Akhirnya buang lah. Kalau tuan-tuan tengok, dia punya kawasan darah tu banyak melimpah, mercik sampai ke dinding darah ni tuan-tuan. Dia orangnya kena sembelih. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu macam mana bentuk merciknya darah itu, jadi siapa yang suka rela nak jadi model sini? Baik, wallahu a'lam, cukup sekadar itu. دستورنا القرآن وديننا الإسلام